Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey guys, seperti kita tahu, malam ni Santai Chill membawakan anda tetamu yang baru untuk korang semua. Yang pastinya cerita kali ni, aku rasa dah sebagai host lama ni, ini cerita lain sikit lah. Dan pengalaman ni bis, kalau aku cakap lah, kalau otai cerita, vibe dia lain sikit kan, dan seronok lah. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa jadi our family members. Hanya join RM5 sahaja. Dan jangan lupa juga follow our social media, lagi-lagi TikTok guys. Okay. Sebelum ni bis kan, kalau kat TikTok kita pernah ada cerita lah tentang satu video ni, video pukau kan. Dan hari ni kita akan dengarkan cerita tentang pukau daripada siapa. Kita nak berkenalan dulu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kenalkan diri bang? Okey. Assalamualaikum semua, Bosuk dan sahabat. Saya asli daripada Temerloh, Pahang. Dan saya berusia dalam 45 tahun dan merupakan warga jati anak negeri Pahang lah. Akhirnya ada wakil Pahang bis. Mat Kilau. Lama kita ada caller Pahang sebelum ni kan. Dah muncul balik kan, asyik-asyik Kedah kali ni Pahang pula. Okay, abang sihat bang Sihat alhamdulillah. Okay, cantik. Jadi cerita hari ni dia kena bersemangat lah bis kan. Betul. Okay bang, katanya abang ada cerita tentang pukau. Macam cerita pasal apa ni bang? Pukau macam mana ni? Cerita abang pada malam ni ia berkaitan tentang pukau yang bertujuan untuk menyamun ataupun merompak penduduk kampung. Okey, faham. Yang pernah berlaku di kampung abang yang dan kampung-kampung sekitar hampiran kampung yang berhampiran dengan kampung abang lah, di negeri Pahang lah, di Temerloh, negeri Pahang. Okay. So tentang pukau ni dia buat kerja-kerja jahat habis. Faham? Ya. Okey bang, kami dah tak sabar nak dengar cerita abang yang ni. Boleh mulakan cerita yang pertama. Okey, kisah ni bermula pada tahun 2009 pada 2009, yang mana pada masa tu memang kerap berlaku pecah rumah, kecurian kerap berlaku. Kejadian pecah rumah dan kecurian di sekitar daerah-daerah di negeri Pahang yang mana warga asing menggunakan kaedah secara pukau, yang mana mangsa yang terlibat tidak menyedari dah. Yang mana yang berlakunya dalam antara pukul 3 ataupun pukul 4 pagi itulah, waktu yang sangat-sangat waktu liner lah kata. So pada awal kisahnya berlaku kejadian yang mana salah seorang daripada penduduk kampung ni, rumahnya dia dimasuki penyamun lah, yang mana merupakan suspeknya daripada warga asing yang berkumpulan yang menggunakan ilmu kaedah pukau. Kaedah caranya, suspek dengan kumpulannya akan menggunakan ilmu pukau sehingga kantor rumah tak menyedari dia terlena. Orang kata bila waktu tu dia memang tak sedar langsung. Sedar memang tidur. Orang kata kalau tidur sini orang kata tidur mati lah orang kata suspek akan masuk rumah mangsa
dalam area sekitar waktu antara pukul 3 atau pukul 4 macam tu, dan akan masuk ke rumah, mencuri atau menyamun atau benda mangsa dan meninggalkan tanda ataupun menggunakan macam ilmu dia supaya ilmunya berkesan, supaya ilmunya menjadi. Selepas melakukan perompakan di rumah tu, mangsa akan makan nasi dan meninggalkan najis. Itu yang pelik tu. Yang pemukau tu lah kan. Ya. Beliau akan makan nasi di rumah mangsa, meninggalkan najis dan keluarlah tanpa disedari. Okey. So kejadian tu bila dah pagi ataupun tu baru disedari lah. Menjelang subuh barulah keluarga mangsa suatu azan subuh macam tu barulah menyedari rumahnya telah diceroboi lah, telah dimasuki penyamun lah. Dan masa tu lah bermulanya kecohnya kes samun pukau di kampung saya, yang mana mengejutkan lah pada penduduk kampung lah. Sebabnya selama ni kita dengar di kampung lain ataupun pernah berlaku di negeri lain ataupun daerah lain. Tapi kali ni berlaku di kampung sendirilah. Okay. So bila berlakunya kejadian itu, penduduk kampung berpakat lah. Ada yang membuat laporan polis, mangsa buat laporan polis. Selepas itu penduduk kampung pun berkumpul di balai raya dan berbincang, bermesyuarat bersama dengan satuan kampung, JKK lah kalau dipanggil sini, dengan ketua kampung, berbincang kaedah macam mana untuk mengatasi masalah ni lah, dengan bantuan pihak polis. Dan kami berbincang dan memutuskan untuk membuat rondaan sekuela lah. Pemuda-pemuda pada masa tu akan dipecahkan beberapa kumpulan lah. Sebabnya kes ni dia selepas pada kejadian yang rumah yang pertama tadi, dia merebak ke kampung-kampung sebelah. Dia berlaku samun pukau ni di kampung-kampung bersebelah lah. Jadi beberapa kampung ni, penduduk kampung-kampung ni, pemuda-pemuda ni bersepakat lah untuk jaga mengawal kampung masing-masing lah, secara bergilir sehingga ke awal pagi. Tadi abang ada ceritakan yang dia tinggalkan najis. Maksudnya dia dah makan, lepas tu dia akan buang air besar ke macam mana? Ya, yang menghairankan tu, ada sahabat saya mengatakan dia kaedah begitu untuk menjadikan pukau tu macam memberi kesan lah, maksudnya menjadikan tu pukau tu. Okay, tu memang dia punya ilmu dia lah. Dia punya macam syarat dia lah. Adakah abang tahu dia najis tu ditinggalkan atas lantai ke, tapi memang dekat toilet ke? Memang di berhampiran dengan toilet lah. Tapi memang tak clear lah, maksudnya dia tinggalkan macam tu sajalah. Dia macam ni bis, kalau orang dah berak, kucing ke kan, anjing dah berak itu jadi tanda tu. Tapi kali ni dia tempat yang tak ada pasir lah, beza dia. Kan macam kita baru ni bis, kalau TikTok kita ada buat satu video yang mana kita buat research sendiri tentang ilmu kepala tahi ni. Betul. Jadi aku rasa ni memang bersangkut paut, di mana kalau yang kita research tu pelat. Okey, yang research tu tahi tu dia akan lumurkan pada badan. Tapi yang kali ni mungkinlah dia tinggal tanda je, ataupun memang dia ambil yang selebihnya tu, kita pun tak tahu kan. Selepas beberapa kejadian tu, penduduk kampung memang berpakat membuat satu kawalan keselamatan di kampung, yang mana berpecah pada beberapa ahli kumpulan. Kami bersedialah dengan kata senjata-senjata lah, orang kata senjata bukan sebagai untuk orang kata untuk membuat benda yang tu lah, tapi sekadar orang kata safety lah, untuk orang kata keselamatan diri sendiri lah. Sekiranya berlakunya apa yang luar jangka lah. Kami penduduk kampung ada yang menjadikan bersenjatakan orang kata kayu beluti, ada yang bersenjatakan buluh runcing. Tapi ni bukan untuk menyerang sesiapa lah, tapi sebagai langkah berjaga-jaga lah. Pertahanan diri lah. Ya, pertahanan diri. Sebab kita tahu kita berhadapan dengan siapa sebabnya memang kejadian ni memang mengejutkan penduduk kampung lah. Sebabnya sedia saya maklum itu, dia punya kaedah dia tu memang kita penduduk kampung walaupun dah berkawal selama berminggu-minggu, tapi masih lagi tak dapat kata umpamaannya bilanya kita berkumpul
ada maklumat di satu tempat tu, suspek dikatakan berada di situ, tapi bila kita pergi, kita ambush, dia macam dia dah tahu awal dah hilang dah. Ada beberapa kejadian yang sangat pelik lah saya bersama penduduk kampung. Contohnya ada sahabat saya pergi kawasan tu, dia pergi di berhampiran kawasan tu, dia ternampak ada lembaga lah, mungkin manusia yang berilmu pukau ni, antara suspek tu berada di sekitar pokok. Tapi bila sikit mata kita tengok dia hilang, dan berhampiran dengan pokok tu ada kucing hitam. Okay. Itu yang itulah yang pengalaman daripada yang sama-sama dengan sahabat-sahabat saya yang meronda lah. Lepas pada tu memang kita pun tak jangka, dan kadang-kadang bila kita dah semasa kejadian, contohnya ada penduduk kampung yang perasan ada orang asing berada di sekitar dia, tapi masa kejadian ni beliau hanya melihat saja sepintas lalu, tapi seolah-olah macam tergamam. Melihat suspek orang kata berjalan melintas di hadapan dia. Selepas tu bila dah hilang, baru macam tersedar. Tersedar daripada macam lamunan lah, macam tak sedar macam dia terpaku gitu. Jadi memang tiba-tiba dah kawan-kawan dah kecoh, baru sedar-sedar dah suspek dah hilang lah. Dan operasi tu memang berlaku pada waktu malam lah, waktu malam lah. Kes-kes yang berlaku di kampus itu. Dan ada juga masa kejadian tu, ada sekumpulan daripada penduduk kampung bersebelahan yang semasa membuat kawalan tu, dalam jumlah anggota bukan dalam 5 ke 6 orang, berkumpul dalam satu kawasan gelap yang berhampiran dengan dipanggil kubur jirat Cina lah. Jirat Cina, kubur ni di kampung sebelah. Semasa penduduk kampung tu berkumpul di kawasan yang berhampiran dalam keadaan gelap, memang gelap sangat, masing-masing bersenjatakan kayu, bersenjatakan buluh Tiba-tiba dalam tempoh waktu yang gelap, yang waktu pagi, antara dia dalam pukul 2 pukul 3 pagi, dikatakan suspek lalu dalam di kawasan berhampiran, dan salah seorang daripada penduduk kampung ni menghayunkan kayu beruti. Dia memang kena pada suspek, tetapi sekali hayun tu memang terkena pada kaki suspek, dan suspek menjerit dengan kuat. Tapi dia selepas sekali pukul tu, dia melompat pada di kawasan tu ada pagar, lompat pada dalam semak sama yang sebelah tu hilang. Jadi kepung-kepung memang tak jumpa. Dalam hutan sebelah tu memang bila dah kita dah panggil kawan-kawan yang lain berkumpul kejar, memang tak jumpa terus. Yang ditemui hanya denai laluan babi ataupun ginzu lah. Jadinya memang sangat pelik lah. Jadinya ada yang penduduk kampung yang ada orang kata firasat, dia kata mungkin ni jenis ilmu yang boleh merubah bentuk lah, menjadi mungkin haiwan-haiwan yang kita tak sangka lah. Contohnya tadi lah, hilang-hilangnya kita jumpa kawasan tu laluan babi, memang penduduk kampung ada bertemu lah serempak dengan haiwan-haiwan begitulah. Tapi terus tak jumpa, suspek tu hilang gitu saja. Dan pernah berlaku polis pun meronda kawasan tu, bawa dengan anjing pengesan ni. Memang lepas pada kejadian tu, kita buat memaklum pada pihak polis ada buat rondaan pergi masuk sama-sama dengan penduduk kampung dalam kawasan yang hutan yang disyaki ada suspek. Memang kita bersama-sama dengan pihak polis lalu melalui jalan yang sama, lorong yang sama dalam hutan tu, memang tak ada kesan apa-apa lah, memang tak dapat jejak apa-apa pun di situ. Itulah dia punya yang scene yang kedua lah pada masa kejadian tu berlaku. Jarang anjing polis tak dapat kesan. Itulah pasal dia macam tu jebon, susap-susap hilang. Dah macam minyak pun ada Betul? Kan. Adakah macam abang Rasi cakap sendiri, adakah yang terjadi tu kucing ke? Sebab dia nampak kucing kan. Aku boleh ditanya macam seolah-olah benda tu dia boleh bertukar tu jadi binatang. Transform tu macam Avatar kan.
ada possibility-nya lah. Kita pun tak tahulah ilmu apa kan yang dia pakai ni. Okey, bang, ada tak macam usaha orang kampung untuk berhubung dengan ustaz-ustaz ke kan? Bila benda ni dah jadi. Betul. Bila kejadian berlaku yang misteri ni berlaku, bila dah pemuda-pemuda pun dah patah semangat lah orang kata. Bila dah kita cari-cari tak jumpa dengan suspek Jadi ada jugalah kita ada menjemput daripada ustaz ataupun yang agamawan yang boleh orang kata menelek ke apa untuk berusaha lah kalau dapat kita tangkap suspek Tapi memang gagal lah. Cumanya ada di surau-surau kami adakan solat hajat lah bersama dengan imam dan jemaah-jemaah daripada penduduk kampung. Kami mengadakan solat hajat supaya berdoa dan berharap walaupun kami tak mampu ataupun tak dapat menangkap suspek, penduduk kampung berdoa berharap supaya tak mengganggu keluarga-keluarga ataupun anak cucu penduduk kampung kami lah. Itu sajalah usaha yang terakhir lah. Lepas pelbagai usaha yang kami laksanakan bersama dengan penduduk kampung. Tapi yang terakhirnya kita hanya mampu berdoa lah supaya berharap suspek ni dapat keluar daripada kawasan kita lah. Dan memangnya selepas kami membuat solat hajat di kampung, kes tu sedikit reda lah. Dan dimaklumkan oleh pihak polis pun memang dah tak ada kejadian kes baru lah yang berlaku di kampung kami lah selepas pada kejadian tu. Tapi memang ada dengar selepas pada masa tu kita ada dengar di daerah lain dengan orang kata kaedah dan operasi yang sama macam di semasa yang berlaku di kampung kami. Macam itulah. Maksudnya dia makan kat rumah orang tu dan ditinggalkan najis Ya, tapi dah bukan di kampung kami lah, dah pergi ke daerah lain lah. Tapi saya pun tak pastilah info macam mana kes tu berakhir. Maksudnya tak pastinya sama ada suspek dapat ditangkap ataupun menghilang begitu saja. Itu yang saya tak pasti pada akhirnya kes kejadian tu. Okey, banyak pula soalan aku banyak tanya ni. Okey bang, macam mana orang kampung ataupun abang yang yakin yang tu memang kerja orang asing? Sebabnya memang ada penduduk terserempak. Ada terserempak. Tapi kejadian berlaku pada waktu malam. Terserempak dengan kita boleh kenal dari segi perwatakan. Dan memang kita pasti memang bukan daripada penduduk kampung lah. Dia mesti kalau penduduk kampung mesti kita kenal dan memang ada beza lah kalau warga asing dengan penduduk setempat kan. Dan kami masa sebelum pun memang, tapi memang kalau siang kalau kami buat operasi mencari dalam hutan apa kesan ada, tapi Aisyah memang tak pernah serempak lah. Tapi malam tu memang, dan ada juga yang mahir dengan ilmu yang kita pilihkan ni kan. Ada yang nyatakan jugalah memang suspek merupakan warga asing yang ada kemampuan menggunakan ilmu pukau lah. Satu kisah kata pukau ni yang terjadi bagi aku, benda nampak biasa tau, tapi bila dia serang dan menghuarakan orang kampung tu, bagi aku benda ni bermasalah lah bagi. Dan aku sendiri pun ada, ibu aku ada pengalaman juga kena pukau masa dia berniaga dulu kan. Masa tu mak aku kata orang tu bagi RM1, mak aku pegang RM1 dan nanti tiba-tiba tangan dia bergerak untuk bagi RM100. Mak aku dulu. Oh ya? Lepas tu mak aku dah habis semua, orang tu dah bergerak, baru mak aku sedar kenapa dia bagi RM100 lah. Macam tu pukau dia. Pukau dia biasa je. Tak tahulah pukau menggunakan duit ke, aku tak pasti. Tak, mak kau kena? Mak aku kena. Okey, lepas tu yelah nak buat report pun macam mana kan? Kesilapan sendiri. Tapi memang mak aku cakap memang dia tak sedar pun, dia macam tangan dia sini, lepas tu bagi saya 1 dah. Laju bukakan ni. Tapi mak aku ingat lah kan. Mak aku sedar tiba-tiba, tadi kenapa bagi dia 100? Faham. Beli RM1. Yang tu orang apa? Maksudnya lokal ke? Itu orang Asing? Memang orang kata aku tak nak cakap semua tapi mungkinlah benda ni famous kat sana. Tak sure. Tapi ni kita kemungkinan lah. Dan pukau ni setahu aku banyak juga cara dia. Ada salah satunya ilmu kepala tahi tu. Yang kedua ni aku tak tahu lah nama dia, tapi antara pantang bila pukau, contohlah dia masuk sebuah rumah tu kan. Satu rumah tak sedar,
Tapi pukau tu boleh terbatal jika ada kucing masuk. Hitam. Bukanlah hitam. Bila ada kucing masuk, ilmu pukau tu akan terbatal. Sebab aku pernah nampak satu video klip di mana satu rumah tu, dia memang tak perasan ada orang tu masuk. Tapi bila kucing masuk rumah tu, tiba-tiba satu rumah tu perasan dan semua lari keluar. Yang orang yang masuk tadi pun huru-hara keluar lagi. Jadi itu pun satu benda perkara yang aku baru tahu juga. Itu ilmu pukau apa pula aku pun tak tahu. Bang, kejadian ni dalam sekitar tahun bila ni? Tahun 2009 bang. Sebabnya saya ingat sangat memori tu, sebabnya saya masa bekerja tu ada sahabat saya yang saya panggil Mawi lah. Dia yang masa tu dia ajak saya ada trip ke ni, melancong ke Sarawak. Tapi saya tolak sebab mengenangkan risaukan keselamatan anak-anak dan isteri saya lah. Itu saya ingat sangat tarikh tu, tarikh yang masa kejadian berlaku tu. Masa tu memang keadaan kampung tak selamat lah. Jadi memang saya tak sanggup lah, tak berani nak keluar daripada kawasan lah, takut keluar kawasan outstation lah masa tu. Okay, faham. Alright, bis, menarik lah aku rasa cerita kali ni. Dan aku rasa ni first time lah kita dengar cerita pukau kat channel kita kan. Alright, bang, cerita yang kedua ada? Cerita yang kedua ni, saya merupakan salah seorang daripada jurulatih lah, facilitator camp kemahiran. Orang kata camp bina diri lah, di suatu agensi lah. Okay. Saya bersama dengan tim kami akan mengadakan perkemahan setiap tahun tu, antara 4 atau 5 camp. Yang camp yang melibatkan pelajar sekolah, daripada antara sekolah rendah, ada juga yang sekolah menengah, yang kita jemput daripada wakil-wakil daripada sekolah. Dan kami akan mengadakan beberapa lokasi lah, beberapa lokasi yang telah kami survey dan kami pilih lah yang bersesuaian lah, yang mana melibatkan peserta camp ni seramai antara 30 hingga 40 orang peserta lah, yang terdiri pada berbilang kaum, berbilang bangsa dan juga lelaki dan wanita lah, remaja, kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak wanita yang akan terlibat dengan camp. So kejadian ni berlaku di satu camp di daerah Bentong. Saya tak sebutlah dia punya camp dia, yang mana pada hari kejadian tu kalau membawa peserta ni, kami akan bermalam sekitar antara 4 hari 3 malam. So dalam jadual camp ni akan pada hari kedua atau ketiga kami akan adakan jungle trekking. Jungle trekking kan. Okey, jungle trekking ni maksudnya kita akan membawa peserta diiring, dipantau oleh facilitator dan jurulatih yang telah kami pilih daripada berbagai agensi, membawa peserta ni masuk ke hutan yang mengikut trek-trek yang telah ditetapkan oleh pihak ni lah, pihak pengurusan resort lah. Okay. So pada hari kejadian tu berlaku jungle trekking ni pada waktu petang lah, selepas waktu zuhur lah, bukan jam 2 macam tu, kami mengiring dan melepaskan peserta lah. Peserta ni kami pecah by group lah, pecah berkumpulan. So laluan tu kalau ikutkan jangka masanya tak lama, antara 2 jam itulah, 2 jam setengah, gantung pada gerakan lah, smooth perjalanan lancar atau tidak lancar. Sebab perjalanan tu dia akan menempuh denai, semak samun dan hutan-hutan dan juga kawasan yang berair. Contohnya macam kawasan anak sungai dalam hutan kan. So dia akan ada yang tracking dia punya checkpoint dia. So setiap checkpoint tu akan ada kita punya jurulatih akan standby lah. Okay. Pada peringkat awal tu ada salah seorang sahabat saya dah rasa something lah pada camp kami tu. Ada rasa macam dia ada macam naluri yang rasa macam tak sedap hati lah. So kami cadangkan trek tu dipendekkan lah, dipendekkan jarak dia. Mungkin ada jalan yang lain lah, kami pilih jalan lain. So sepanjang jalan perjalanan tu, cerita ni berlaku selepas pada saya dimaklumkan oleh peserta selepas pada tour pada camp. Baru pelajar ni, peserta ni
bercerita semula pada saya dan sahabat-sahabat apa yang sebenarnya berlaku semasa kejadian tu. Sebenarnya jalanan tu ada signal-signal yang tak clear lah. So dalam jalan tu tetapi kepada jurulatih yang biasa pengalaman dalam hutan, dia tahu ada signal-signal ataupun tanda-tanda dalam hutan tu yang seolah-olah macam tak bagi green light lah kita teruskan perjalanan. So ada satu grup tu, mungkin dalam grup ketiga, grup keempat tu, sampai melintasi kawasan tu, tiba-tiba dia salah seorang peserta dia kejar otot. So dalam grup kita ni ada ni lah orang kata medik daripada Persatuan Bola Sabit Merah lah, Red Crossing lah. So sampai satu lokasi yang dah hampir dah dengan kita punya tapak camp. Selepas dalam sejam setengah, hampir 2 jam perjalanan, salah seorang peserta wanita ni, pelajar wanita ni tumbang di camp. Jadi kita anggap mungkin tak biasa dengan kita punya hiking, trekking kan, biasalah pelajar-pelajar kan. So kita pun yang Bola Sabit punya staff ni bantulah seperti yang dilatih, dia ajar untuk memulihkan peserta. Jadi semasa kejadian, selesai rawatan dan bantuan di tempat kejadian, pelajar ni dibawa berehat lah. Okey, pelajar-pelajar lain serta lain kita dah iring sampai ke camp. So dia orang ni bersedialah untuk rehat, untuk makan minum petang pada tu dia di tapak camp, dan standby lah untuk mandi dan untuk solat maghrib, dan selepasnya kita akan ada sesi solat malam lah pada hari kejadian di dewan tu. So pelajar yang seorang ni pelajar yang kram tadi ni, dia berada di bilik fasilitator, bilik jurulatih lah, yang mana bilik tu bersebelahan dengan saya punya bilik penginapan jurulatih lah. Jadi semasa petang tu semakin membawa ke waktu dah lewat asar. Jadi mula-mula saya pun tak berada di lokasi. Tapi kawan-kawan tiba-tiba panggil, minta tolong tengok macam mana peserta ni kan. Tak tahu apa sebab kan. Saya pun dalam keadaan penat selepas pada attack tu, dan bersiap sedia untuk mandi untuk solat asar tu. Ada sahabat-sahabat yang jurulatih ni panggil, minta tolong tengok peserta yang remaja perempuan tadi. Rupanya since daripada berlakunya crime di semasa perjalanan tu tak berhenti di situ lah. Semasa pelajar ni direhatkan di bilik Uristia yang perempuan kan, pelajar ni mengalami gangguan. Dia ada gangguan yang mana saya tengok dia menangis tak henti. Dia menangis macam menangis yang sedih, tak tahu sedih kenapa, tapi menangis lah, mengeluarkan mata, menangis. Jadi kawan-kawan ni pelik lah, tanya kenapa kan. Dia macam keadaan dia pun macam separuh sedar. Jadi separuh sedar. Jadi bila kawan-kawan tanya adalah masing-masing bila dah tak tahu apa-apa tu, adalah yang baca ayat kursi ataupun mana-mana yang boleh kata ada sedikit pengalaman untuk menghindar gangguan halus ni. Masing-masing ni kawan-kawan sahabat-sahabat saya ikhtiar dengan keadaan masing-masing lah. Tapi mangsa still lagi dia tak berubah, dia still menangis. Dia menangis mendayu. Itu yang serang waktu dah senja, waktu dah senja. Saya ingat dalam pukul 6.30, dalam hampir pukul 7 petang lah. Jadi bila kita tanya kenapa dek, kenapa, dia kata mata si mangsa ni, dia memandang pada satu sudut. Satu sudut dalam keadaan yang mata yang sedih, tapi memandang satu sudut. Saya dan kawan-kawan cuba alihkan pelajar ni. Saya alihkan pelajar ni, tarik katil yang tempat dia berbaring tu. Kita tarik ke posisi yang lain, tapi kepala dan matanya still lagi menuju pada arah yang sama. Maknanya pandangan mata dia tu menuju tepat ke arah hutan di seberang jalan, hutan di seberang camp tu. Itu yang masa tu memang kita pun rasa lain macam ini rasa lain macam gitu kan. Kita cuba dialog dengan pelajar tu,
Dia kenapa dik, kenapa dik. Jadi pelajar ni nangis sambil mata ni memang straight memandang pada arah yang sama lah, arah hutan di seberang camp tu, di seberang jalan camp tu. Jadi kami pun dah penat, tak tahu nak buat apa. Kawan-kawan saya pun dah tak larat dah, sebab masing-masing bila berurusan dengan mungkin ini benda-benda mistik lah kan. Bila kita bersama dengan mangsa yang berlaku macam unsur-unsur macam mistik yang terasuk ni, dengan badan kita sekali, dengan perasaan kita sekali macam terasa sesuatu lah. Dia rasa sakit apa, dia ada efek pada badan kita lah. So bila berada dalam keadaan yang kita dah putus asa dah, kata dah tak tahu dah macam mana, saya pun mengambil jalan. Hati dah panas dah bang. Kita rasa dah angin satu badan lah, kita tak tahu punca kan. Lepas tu saya pun sergah lah. Saya sergah pelajar tu. Saya tahu bukan dia kan. Saya tahu masa tu dia dah sepuluh sedar. Saya kata, kenapa dek, kata kenapa? Dia kata dia menangis, sambil menangis dia kata dia tunjuk arah hutan tu. Dia kata ada something yang macam memanggil dia. Dia sedih dalam keadaan menangis. Saya kata kenapa dia tunjuk, dia kata tak nak ni lah, tak nak pergi lah, dia kata. Dia still lagi tunjuk, merujuk pada tu, memandang mata tepat pada arah hutan yang saya mahu tadi. Saya pun kata, minta tolong jangan buat mangsa macam ni lah, saya kata. Jangan buat macam adik ni macam ni, kata. Keluar, kalau tak cara baik, saya buat cara kasar, saya kata. Saya segah lah, memang saya marah sebab kita dalam keadaan sangat penat kan, lepas pada jungle trekking tu. Beberapa kali saya sergah, saya kata keluar, saya kata keluar. Sebelum saya buat cara kasar, awak nak buat cara halus ke cara kasar? Saya sebenarnya tak ada ilmu perubatan secara spesifik lah, tapi bila mengenang keadaan situasi itu, kita kena berani lah bang. Kita kena berani, kita kena gamble, kita cabar benda yang dah mengganggu pelajar tu. Saya segar kata keluar daripada kepala dia. Dia tak nak kawan dengan awak, dia tak nak ikut awak keluar. Sebelum saya buat cara kasar, awak nak cara kasar, cara halus, saya kata kan. Lepas tu pelajar tu berhenti menangis. Pelajar tu berhenti menangis, baru dia sedar. Dia sedar tu, dia lemah, dan kat dalam lemah tu kita tanya lah, okey tak okey, macam mana okey barulah dia ada respon lah. Ada respon. Saya pun bila dah keadaan begitu, saya suruh lah dia berehat, pergi mandi-mandi apa yang patut, minta jurulatih yang wanita ni bantu dia lah untuk siapkan dia kan. Tengok pantau dia, sebab masa tu memang dah masuk maghrib lah, dah maghrib dah, senja lah. Dan pada tu lah, selepas pada tu selesainya kes gangguan tu, saya pun dengan kawan-kawan ni balik ke bilik masing-masing lah. Masa di bilik tu yang ada something yang tu lah, kata meremang bulu roma lah. bila kita dah balik daripada menguruskan pelajar wanita tu kan. Selepas dah merawat budak tu, ada tak dia cerita balik macam mana benda tu boleh berlaku dekat dia? Itulah. Selepas pada kejadian tu, okey, sebelum saya cerita yang saya bertanya semula pada pelajar dan parent dia, ada cerita pada kawan dia, so dia cerita semula pada kami lah apa kejadian yang berlaku. Rupa-rupanya semasa trekking tu kami ada dengar bunyi benda, kalau di sini panggil apa, ungka apa, monyet tengah panjang tu. Okey, tahu. Ya, selalu menjerit dalam hutan kan. Kita cakap dia lagi bising tu kan. Dia makin kita cakap makin dia kuat, makin bunyi tu dia macam bersambung-sambung. Dia macam dia macam tak bagi kita masuk hutan. Bunyi dia sambung dia jerit. Dan benda tu hilang. Kita tak jumpa, tapi bunyi tu kuat, hilang, lama-lama hilang. Itu yang ada seorang jurulatih tu, dia berasa dah tak sedap hati dah. Rupanya macam saya cerita tadi, di sepanjang perjalanan tu, pelajar tu, dia semasa dia menuruni kawasan Jeram, ada anak sungai. Rupanya mangsa ni, yang remaja pelajar wanita ni, dia cerita pada kawan-kawan, dia cerita kepada family dia ternampak
sekumpulan ataupun beberapa, kalau kita boleh katakan macam puteri bunian. Okey, faham. Ada puteri bunian tengah mandi-manda di kawasan anak sungai tu. Dia ternampak, tetapi dia tak maklum lah apa-apa pada kami lah. Dia just melepasi kawasan tu, selepas pada tu terus dia tumbang. Itu kisahnya bang. So masa dia jumpa puteri tu, dia ada beritahu kawan-kawan dia lain ataupun dia seorang je nampak? Dia seorang dia yang terkedu macam tu je. Mungkin terkejut ke apa, saya tak pasti lah. Selepas pada tamat camp, dia balik ke rumah, baru dia cerita pada kawan-kawan, dia cerita pada parent dia, keluarga dia. Faham. Okay. Dan saya pun selepas pada tu bang, semasa yang saya maklum selepas pada saya memulihkan pelajar wanita ni, saya balik ke bilik saya, bilik jurulatih, untuk mandi untuk solat maghrib. Saya dalam bilik air tu saya rasa semacam ini tak tahulah, wallahualam, mungkin secara kebetulan saya tak pastilah. Dalam bilik air tu, semasa saya nak masuk dalam bilik air tu, ada seekor pelesit yang besar. Okey. Itulah saya kata macam satu macam dengan bunyi yang kuat lah, bunyi yang macam mengganggu lah. Saya pun sembah dengan air ni, tapi memang besar, memang saya tak pernah jumpa pelesit sebesar itulah dalam bilik air. Saya sembah dengan air, saya mandi. Selepas solat maghrib saya berehat, memang penat, badan dah penat bang. Penat berehat tu, saya nak cuba try tidur lah, tapi tak boleh bang. Tak boleh, memang badan rasa semacam lain macam. Lepas tu saya cuba kelubungkan badan saya dengan selimut, sebab masa tu saya seorang dalam bilik. Kawan-kawan dah pergi ke sesi slot untuk camp lah, sesi slot malam pula kan. Saya malam dengan kawan, saya berehat sekejap. Lepas mandi tu, saya cuba try untuk tidur, orang kata tidur sekejap lah, tidur selelap kan. Tapi tak boleh tidur bang. Malam tu memang saya masa atas katil tu, memang saya berasa ada something yang memijak tilam saya. Okey. Masa dalam saya padam lampu, saya selimut, saya rasa di keliling badan saya tu macam seolah-olah macam ada kaki yang memijak atas tilam saya. Dan di luar bilik saya tu, saya tutup lampu. Di luar tu saya biarkan terang di ruang tamu. Saya nampak ada kelibat macam ada sesuatu yang berjalan mondar-mondir di pintu bilik saya tu. Tu saya malam tu memang tak boleh tidur. Dengan keadaan yang berlaku macam tu, saya rehat sekejap. Saya pun keluar pada bilik lah. Saya pergi sekali join lah camp bersama-sama dia orang lah. Sampai sekali dengan dia orang sekali, saya balik sekali. Saya tu try lah dapat selelap selepas pada kejadian tu lah. Itulah bukan cerita saya bang. Yang kedua ni. Masa yang abang dah keluar dari bilik tu, dah tak ada dah benda tu? Dah tak ada dah. Masa dalam bilik, memang saya nampak ada bayangan macam ada sesuatu yang mondar-mondir dalam di ruang tamu. Dan masa dia lompat kat katil tu, abang ada buka mata tengok, nyintai benda yang lompat tu? Saya tak berani bang. Saya tak berani. Dalam gelap tu, selepas saya berasa tu, saya tak berani. Saya bangkit pada kelubung tu, saya pasang lampu, saya keluar pada bilik lah. Tapi memang terasa sesuatu lah, memang terasa dikelilingi oleh sesuatu lah dalam bilik tu. Sampai pada saya rawat pelajar lah, pelajar wanita tu. Jadi ni orang kata standard habis bila kita pergi kat tempat yang macam ni, camp orang kata camp jati diri Betul. Jarang tak dengar kan. Mesti kalau pergi tu adalah satu kisahnya kan. Kalau tak kena ganggu atau rasuk pun, nanti kadang-kadang ada beberapa orang yang cerita nampak itu, nampak ini kan. So mana pun kita pergi kan, tak kisahlah masuk hutan ke apa ke, kita kena baca doa lah. Kena kuat semangat. Jadi jangan fikir bukan-bukan sebab pasal apa kita bila pergi tempat macam ni, itu memang tempat dia. Jadi bila kita pergi tempat dia ni, kita kena ada pendinding dulu, doa kan. Sebabnya kita tak tahu kita lalu mana kawasan dia ke. Kadang-kadang boleh jadi kan terlanggar tempat dia, boleh jadi marah kan. Boleh jadi punca juga. Alright. Okay.
Bang, terima kasih dua cerita yang panjang ni. Sama-sama. Kami enjoy dengar. Okay. Jadi Wish, aku rasa banyak juga teladan kat sini kan, manfaat kita boleh ambil sama-sama. Ada apa nak cakap? Aku tak adalah, macam kau pun dah jelaskan semua kan, nak masuk. Yalah, masa pertama kita pasal pukau ni pun ada juga amalan-amalan orang dahulu, ada ustaz-ustaz juga dah tunjuk ajaran. Salah satunya orang kata paling senang beli ikan puyuh. Letak kat depan rumah kan. Selalu orang kata ikan puyuh tu dia memintas segala benda-benda ghaib. Tu wallahualam kan. Tapi bagi aku benda tu mungkin betul. Kita pun tak tahu, kadang Allah jadikan makhluk tu ada sebab. Tapi kau jangan percayalah ikan puyuh tu. Penting benda tu sebagai asbab je untuk melindungi kau je lah. Janganlah kau percaya ikan puyuh ni boleh lindung kau. Keduanya pasal masuk ke mana-mana tempat pun, macam biasa kita kena dahulukan lah segala ucapan bismillah dulu lah, barulah kita boleh lalu benda-benda tu kan. Sebab benda ni pun kita memang tahu, kita memang berkongsi alam yang sama dengan dia, cuma dunia yang berbeza. Betul. Itu aku terbaca komen bis. Sebab aku cakap nak masuk, nak pergi mana pun baca doa bismillah dulu yang penting. Tu dia kata di komen, mana boleh nak baca bismillah masuk-masuk mana-mana. Ada yang tak boleh. Aku cakap, apa yang tak boleh? Aku tak tahu yang dia tahu tak maksud sebenarnya bismillah tu. Dia bukannya bismillah tu maksud yang kita, contohlah nak masuk tandas kata kan. Mungkin dia tak tahu maksudnya. Jadi aku tahulah nak baca doa masuk tandas, tapi mula dengan bismillah juga, betul kan? Betul. Okey. Jadi itulah aku kata, bukan tak nak balas komen, tapi malah nak layan kan. Lagi satu ni aku nak bagi tahu pasal spek mata ni. Ini yang aku cakap. Kat sini aircon kan. Bila aircon mata aku ni ada masalah, mata cepat kering. Jadi kan itulah orang komen pula mata aku kan, ngantuk lah apalah, padahal mata kering nak menahan sejuknya. Okey bang, terima kasih lagi sebab sudi bercerita dengan kami. Jadi sama-sama. Mungkin abang ada nasihat ke sebelum kita tamatkan sesi ni? Tak ada apa, cuma cakap terima kasih pada sahabat-sahabat di Santai Chill. Dan semoga apa yang saya kongsikan bersama ni memberi manfaat lah. Contohnya itulah, contohnya kalau kata silah pukau ni, satu ya, pada pandangan saya, perlunya kita itulah orang kata bersatu hati, menguatkan iman pada sama kita, supaya terhindar daripada apa-apa kejadian yang buruk yang berlaku. Dan juga seperti yang cerita kedua saya tadi, kita kena ingat itulah, macam seperti yang Saudara Syok beritahu tadi, mana-mana kawasan tempat yang kita pergi tu memang kita tahu dan kita percaya kita bukan sekadar kita saja. Kita ada sahabat-sahabat ataupun ada kehidupan di alam yang lain lah. So kita kena hormat, kata semangat dalam hutan tu, kita kena jaga pantang larang. Dan ada setengah sahabat saya yang mana yang dah lama dalam camp ni, nasihat jugalah, kalau kata contohnya kalau pelajar wanita ni sebaiknya yang berada dalam keadaan uzur kan, keadaan uzur tu sebaiknya tak digalakkan lah untuk kita join trekking lah. Kalau untuk camp okey, tapi kalau yang masuk hutan apa, kawasan-kawasan yang hutan yang ke dalam tu tak digalakkan lah untuk join turis kita lah. Itulah saja. Betul tu. Kalau boleh tak payah masuk terus lah. Kita tak nampak apa yang ada kat sekeliling tu kan. Jadi bila kita rasa betul-betul bersedia, ataupun memang dah bersih, bolehlah pergi kan. Alright. Thank you so much. Yang mana yang tengah tengok sekarang, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.